Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tak akan kurang harta kita dengan kerana sedekah. Nabi kata duit kita tak akan luar, kita tak akan jadi muflis, kita tak akan jadi miskin kalau kita bersedekah. Nabi kata begitu. Tuan-tuan kalau jumpa orang hak jenis suka bersedekah ni, mereka kaya tuan. Kita tanya mereka balik, mereka kata Allah bagi balik. Kata jangan takut, kita memberi ni Allah akan bagi balik. Dia ada jalan dia nak mai kat kita tu, duit nanti mai. Kadang-kadang dia kata tak sangka mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak abang tak erti, siapa yang pergi praktis benda ni dan dia dapat apa yang Nabi kata, dia boleh rasa. Dia boleh rasa. Tapi susah nak praktis. Pasal manusia duk nampak, kalau dia ada 100, kalau dia bagi 50, dia tinggal 50. 50 ni banyak, mai kok mana? Dia kata ni lagi kurang. Dia duk ingat lagu tu, maka dia tak memberi. Tapi orang yang memberi, dia dah mai satu kelazatan. Dia dah mai satu lazat. Bukan bagi banyak pun, dia bagi sikit-sikit saja. Satu benda Tuhan bagi dekat dia. Dia kata apa? Sedekah itu tidak mengurangkan akan harta. Demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, yakni apabila sedekah akan harta yang ada padamu, nescaya menjadi barakah ia. Dia kata kita bagi sikit daripada apa yang Tuhan bagi kat kita, kita bagi sikit atas jalan sedekah, Tuhan bagi berkat. Berkat ni satu perkataan yang kalau nak buat PhD pun boleh. Berkat aja. Nak cerita tak erti. Duit tak banyak mana tapi cukup. Berkat. Duit tak banyak mana tapi tak pernah meminta-minta. Berkat. Duit ala kadar saja, anak-anak berjaya. Berkat. Duit tak banyak mana tapi alhamdulillah Allah bagi sihat, cukup susah dia dan keluarga dia nak sakit. Berkat. Jalan nak jadi kebocoran duit tu tak ada. Kalau anak jadi mengaji tak cerdik, habis duit tuan. Anak mengaji tak cerdik, habis duit. Habis duit dengan macam-macam duk buat ni nak bagi cerdik ni. Tapi dia ni duit tak banyak mana. Anak Masya Allah, Allah bagi dekat dia anak brilian. Keberkatan Allah bagi dekat dia, mesti ada satu benda yang dia buat yang dia dapat keberkatan itu. Ada kala nampak zahir dengan mata kepala, disebabkan oleh Allah bukakan dan Allah luahkan jalan datangnya rezeki dia. Ada saja rezeki Tuhan bagi mai. Ada saja. Ni di Kelantan kena banjir besar ni tuan. Berapa banyak pusat-pusat pengajian ilmu yang ada di Kelantan ni. Di antaranya Dr. Abdul Basit. Tuan-tuan boleh tengok blog dia, Facebook dia, Dr. Abu Anas Al-Madani. Dia tuan-tuan daripada bachelor, master's degree sampai PhD di Madinah. Dia PhD dalam bidang syariah. Masya Allah. Dengan kelulusan yang macam tu ada kat dia, kalau dia nak pergi minta kerja jadi pensyarah universiti mana pun dapat. Pasal dia bukan PhD holder yang tak tahu apa, dia PhD holder yang berilmu. Dia tak malu dengan title doktor dia, pasal memang dia knowledgeable. Tapi dia memilih untuk balik pergi sambung pondok bapak dia di Kelantan. Dia balik kerja pondok. Orang kata kat dia, doktor sayanglah macam ni. Dia kata tak apa, ayah pesan macam ni. Ayah pesan suruh jaga pondok ni. Tak sampai dah berapa lama dah orang duk pergi ulang alik pujuk dia, akhirnya dia setuju juga untuk jadi pensyarah. Mengajak dia apakah di Kelantan tu ada satu Kias ke apa, Kias di Kelantan, dia jadi pensyarah sana. Dia pun ada pondok banyak, baru ni kena habis tenggelam sampai pakai bumbung. Dia tulis dalam Facebook dia, dalam apa semua, dia kata berapa biji
Pondok laki-laki berapa banyak yang rosak, pondok perempuan berapa banyak yang rosak. Tuan-tuan, berderu-deru orang pakat duk kontak tanya berapa harga satu pondok. Pakat nak sponsor, pakat nak tajah. Berapa harga satu pondok? Sebab orang tahu dia PhD holder daripada Madinah, dia very knowledgeable, dia satu orang yang sangat berilmu, dan dia mengajak budak-budak tu. Bukan dia buka nak buat denak, panggil orang main hantar anak, dia tak pernah ada di pondok, dia pergi ceramah satu dunia dia duk tidak, dia ada di situ, dia ajak budak-budak dia. Allah buka bandaru-daru orang pakat pergi bagi duit, pasal orang tahu dia genuine, dia betul-betul, bukan dia nak ambil kesempatan atas duit orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, duit punya cerita ni saya baca di mana baru ni, cerita pasal duit ni pun satu hal juga. Duit ni yang Nabi kata ma naqasat sadaqatun min mal. Duit ni kalau sedekah tak akan kurang, jangan takut. Nabi kata duit punya cerita ni saya jumpa orang putih kata, orang putih kadang boleh pakai juga, bukan kata semua tak boleh pakai. Lepas tulis depa kata 3 stupid stages of life. Cerita pasal duit ni 3 stupid stages of life. Dalam peringkat hidup kita ni ada 3 peringkat bodoh, dia kata. Peringkat yang stupid, yang bodoh. Satu, dia kata peringkat teenage, peringkat remaja, umur antara 15 sampai 23. Yang ni dia panggil teenage. 15 sampai 23. Zaman ni dia kata have time, have energy, but no money. Masa umur 15 sampai umur 23 ni masa berlambak dah. Umur 15 masa cukup banyak dah. Energi, tenaga ni Ustaz kata lah, naik motor bukan naik motor, angkat tayar satu, mungkin berdiri atas bangku motor lah, tenaga lah tu. Tenaga jenuh, tak payah minum long jack, tenaga dia duduk main macam tu, kan? Ini dia kata peringkat pertama dalam hidup manusia, peringkat teenage, peringkat remaja 15 sampai 23. Masa ni masa have time, masa ada, energi ada, tenaga ada, no money, duit tak ada. Ini yang masalah. Dia main peringkat kedua, dia panggil working age. Working age, umur 24 sampai 56 ataupun sampai 60. Dulu 55, pencen 55, lepas tu penaik 56, pencen 56, dan penaik 60. Jadi working age 24 sampai 60 kita kata. Masa tu have money, duit ada. Daripada keluar universiti kerja, duduk grade 41, naik 44, naik 48, naik 52, naik 54, nasib baik pencen dapat jusa. Time tu dia kata have money, duit dah ada. Have energy, tenaga pun ada lagi, but no time. Saya duduk kerja, nak pergi melancong pun tak ada, tak dapat cuti, minta cuti 2 minggu, dia lulus seminggu, no time. Dia main satu lagi, old age, dia panggil old age. Old age ni kalau kita kata dah warga mai lah, 57 ataupun 60 sampai qalu inna lillahi wa inna, dia ni dia panggil old age. Yang ni have time balik pula dah, masa ada balik pula dah, have time, have money, pasal dia pencen jusasi, duit ada, but no energy. Dah duduk naik wheelchair tu nak pergi mana? Dia kata jom, ustaz baru cerita pasal Muhammad Al-Fatih, jom Istanbul, jom hampa lah, aku tak boleh pergi dah. Dia main umur tu, umur old age. Hak cara cuci buah pinggang, tak boleh pergi, takkan aku nak rengkeng dengan misi-misi ni sekali. Hak cara duk jadi doktor, duk cucuk perut kencing manis ni pun satu juga. Dia kata nak pergi duk tengok ke bakui ubat ni payahlah. Masa tu apa dia? Have time, masa ada. Have money, duit ada, but no energy. Orang putih kata 3 stupid stages of life. Dalam hidup ni inilah 3. Leh-leh tak boleh pakai semua juga. Masa muda nak pergi mana training, duit tak ada. Main masa duit ada, masa pula tak ada. Main masa tua pula, masa ada, duit ada, tak ada tenaga pula. Sebelum dia main cerita karut macam ni, belajar sedekah.
Pasal sedekah itu tidak mengurangkan rezeki. Dan ada kalanya berkat dengan jalan Allah Ta'ala tolakkan apa yang memberi mudarat pada. Kadang berkat ni mai dalam bentuk apa? Allah hindarkan mudarat. Duit tak tambah, tapi tak sakit. Kalau tuan-tuan diberi pilih, ada duit tapi tidak di hospital. Dengan duit ni ala kadar saja, tapi hospital tak nak pergi. Mau yang mana tu? Mau sihat. Duit banyak. Bank statement duk main hujung bulan ni, bank statement duk main, duk tengok ni angka duk naik. Figure duk naik. Hari tu ada 500,000 ni lepas 2-3 tahun tengok-tengok dia nak main 700,000 lebih. Ada 1 million dah apa semua. Tapi duk atas wheelchair. Sebulan sekali pergi hospital tidur 3 hari. Apa guna 1 juta dalam bank? Kalau kita macam tu. Kalau sekiranya Allah nak bagi berkat dekat kita, dia buat macam mana? Duit ala kadar, tapi sihat. Kita terhindar daripada mudarat. Selamat kita. Seperti mana tertolak kita daripada kena curi, ataupun daripada kebakaran, ataupun daripada dibinasakan orang dengan sebab dengki orang dan sebagainya. Allah pelihara kita. Orang tak dengki dekat kita, rumah kita tak pernah naik kawang. Allah pelihara. Itu berkat. Allah pelihara kita. Sungguh pun rupanya macam kurang harta pada zahirnya, tetapi pada maknanya seolah-olah bertambah harta itu. Alhamdulillah Allah bagi kat kita macam tu. Ataupun makna tidak kurang itu ialah Allah Ta'ala gandakan pahala mengikut ikhlas hati orang yang bersedekah itu. Ataupun sekurang-kurangnya kita bagi ikhlas, Allah bagi pahala berganda. Sekiranya bersedekah 1, Allah balas 10, ataupun Allah balas dengan 70, seperti macam yang disebut dalam hadis Nabi. Seperti digandakan Allah mengikut keredaan Allah dan ikhlas orang yang bersedekah itu. Sabda Nabi SAW lagi, wazadallahu rajulan ya'fu illa izza. Dan tidaklah menambah Allah akan laki-laki yang memaafkan kesalahan orang yang berdosa padanya, melainkan kemuliaan. Kalau kita ada sifat pemaaf, orang buat salah, kita bagi maaf, kita lebih dipandang mulia oleh orang semua. Orang respect kita. Dan saya baca tajuk Qisas di Masjid Brown Garden, Penang. Qisas. Kita bawa mai satu cerita berlaku di Arab Saudi. Arab Mesir sama Arab Mesir bergaduh di Arab Saudi. Bergaduh, dia ambil asid, dia cerak pergi mata kawan tu. Buta sebelah. Maka dibawa dia ni ke pengadilan Saudi, bawa pergi masuk mahkamah Saudi, ditampilkan saksi, dikemukakan bukti dan apa-apa semua, sabit kesalahan. Memang hang pi cerak asid ke muka dia ni, akibatnya mata kau ni buta sebelah. Maka mahkamah menjatuhkan hukum qisas, al-ain bil ain. Cederakan mata orang, mata hang akan dicederakan. Yang tu dia panggil qisas. Balasan setimpal dikenakan. Okey. Tapi yang kata mahkamah Saudi ni, dia dah bercara elok, dia dah jatuh hukum. Dia bagi peluang kepada kawan yang kena cerak yang mata buta ni. Dia kata, okey, now mahkamah panggil dia, mahkamah kata, lah nak tanya lagi sekali. Adakah hang nak menuntut qisas kepada kawan ni? Dan mahkamah menasihatkan hang supaya bagi maaf. Kerana bagi maaf itu pahala dia besar. Allah angkat darjat dan Allah potong mana-mana khati'ah, mana-mana dosa hang. Jawab hamba Allah yang menjadi mangsa mata dah cemel sebelah ni, dia kata hati saya nak bagi sorry dekat dia ni. Tapi tuan, dia kata dekat hakim, tapi tuan, kalau saya bagi maaf dekat dia, kaum saya di Mesir tidak akan maafkan dia. Arab daripada kabilah. Kalau hari ni saya kata saya bagi maaf dekat dia, dia tetap tak boleh balik Mesir. Dia kata, kalau dia balik, dia turun aja di Mesir, puak saya akan mai, bukan mata sebelah dengan dia, nanti tak ada. Saya tak boleh nak bagi maaf. Pasal apa? Pasal kabilah saya tidak akan benarkan benda ni. Arab tuan-tuan, memang mereka macam tu. Mahkamah kata okey, jadi maknanya hendak supaya dia ni diqisas. Saya terpaksa kena pilih qisas. Maka dia ni dihantar ke hospital. Kisah ni tuan-tuan, kita cederakan mata orang tu,
Bukan kawan tu main duk bawa screwdriver nak colek je mata kita. Bukan macam tu qisas. Walaupun dia kata mata dengan mata, tapi bukan macam tu. Cara dia apa? Mesti disabitkan kesalahan di mahkamah. Kemudian mahkamah kena refer dia ni, pesalah ini ke hospital. Hospital yang akan menjalankan prosedur pelekang biji mata dia. Kita duk faham kisah ni, kita ni duk bawa duk colek buah pinang tu. Ini nak pergi colek mata. Bukan macam tu. Undang-undang bukan di tangan kita. Undang-undang mahkamah yang akan handle urusan undang-undang ini. Nampak tuan-tuan? Dia reti, maka dia mau. Kalau dia reti dan dia mau pahala, dia akan minta supaya diberi kemaafan. Kemaafan itu sebenarnya menaikkan darjat dia. Yang ni yang hadis ni bagi tahu. Tuan-tuan turun bawah tu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Maksudnya, dan tiadalah merendah diri satu orang itu kerana Allah, melainkan diangkat Allah akan dia. Lagi kita humble, lagi kita rendah diri, lagi orang hormat kita. Tengok Sultan Kelantan. Masya Allah tuan-tuan. Dia ni nak jadi Muhammad Al-Fatih ke apa, saya tak tahu dia ni. Masya Allah. Dia sampai ke tahap dia turun pi tolong rakyat ni. Dia pakai seluar aduk jual pekan danuk tu. Seluar ada poket kiri kanan ni, dengan redut nampak macam tak iron ni. Satu sultan memerintah negeri pakai macam tu. Dia pi tolong mangsa banjir. Dia naik bot sekali dengan para penyelamat, pi tolong. Dia pi angkat orang tua-tua uzuk ni, angkat naik atas bot ni. Dia pi buat benda tu. Mudah-mudahan Allah berkati dia. Hebat. Dia pi turun merendah diri macam tu tuan-tuan. Rugi ke dia? Tak rugi tuan-tuan. Nabi kata apa? Wa ma tawadha'a ahadun lillah. Siapa yang tawadha' kerana Allah, illa rafa'ahu Allah. Nabi kata, melainkan Allah akan angkat dia. Rakyat dia hari ni sebut sultan dia, depa sanggup apa saja untuk sultan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata merendah diri itu Allah akan angkat darjat. Demikianlah tersebut dalam sepotong hadis tadi. Yakni siapa yang tidak angkat diri dan tidak sombong dan tidak rupa capang hidung di depan manusia, nescaya Allah jadikan malu dan segan orang kepada dia. Orang jadi segan, jadi respect dekat dia. Pasal apa? Pasal dia bagus sampai macam tu sekali. Gambar duk keluar lah ni tuan-tuan, dengan Facebook lah ni gambar duk keluar. Ni, ke bawah Duli, Sultan Kelantan ni. Dia boleh pergi masjid, dia pergi makan kenuri, dia pergi ambil nasi buah taruh atas. Tahu nasi taruh atas? Oh, kalau Penang nasi taruh atas kasang lah. Nasi bubuh lauk di atas ni, dia pergi duduk di anak tangga masjid. Sekali dengan orang kampung rakyat jelata ni, dia pergi duduk di tangga masjid tu, duduk pegang pinggan tu, duduk suap makan. Dia pergi ambil gambar, masuk dalam Facebook. Masya Allah tuan-tuan. Kita orang kampung pun kadang-kadang tak buat begitu. Dia satu sultan yang memerintah negeri, dia boleh buat macam tu. Allah berkati dia. Nah, baik. So dia kata di sini tawadhu' itu Allah akan pelihara dia. Kata Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Abdurrahman bin Auf dan daripada Ibni Abbas dan daripada Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhum, dan ini hadis hasan lagi sahih.